Okey, sebelum menduduki peperiksaan BMSPM, mari kita sedari kertas 2 ni macam mana kita nak buat persiapan untuk bahagian pemahaman. Okey, bahagian pemahaman ni daripada kertas 2. Kertas 2 ada soalan apa nombor 1? Rumusan. 1 rumusan. 2A apa? Soalan 2A, pemahaman petikan umum. Pemahaman petikan umum. 2B, cerpen ataupun drama. Tuliskan, ini antara cerpen ataupun drama. 2C, prosa tradisional. Soalan prosa tradisional akan ditanya di sini. Dan 2D, antara puisi tradisional atau puisi moden. Puisi moden ini ialah sajak. Okey, inilah silibus kamu untuk bahagian pemahaman. Ataupun bagi pelajar yang keliru, ini adalah bahagian Komsas. This part is Komsas lah, walaupun diletak dalam soalan nombor 2. Kerana nombor 2 kertas 2 ialah pemahaman. Okey, tuliskan. Berapa markah diberi untuk petikan umum? Divya, I told you how many marks is that? 9. Ini 9 markah diberi. Yang ini pula 9 markah diberi. Prosa tradisional 8 markah. Dan puisi tradisional again 9 markah. Jadi jumlah markah di sini ialah 35 dalam pemahaman. Okey, jangan salah faham. A, petikan umum adalah petikan rumusan. Lepas habis rumusan, you open the next page, will be petikan umum. Soalan 2A, 1, 2, 3. Everything got 1, 2, 3 soalan. Correct kan? 3 soalan diberi. Okey, saya ini nak tunjukkan kepada kamu jenis-jenis soalan yang ditanya dalam Komsas ini. Jenis-jenis soalan dan bagaimana kita boleh membuat persiapan. Tuliskan jenis-jenis soalan pemahaman, termasuk Komsas. Sekali saya nak bincang semua sekali. Jenis-jenis soalan. Okey, nombor 1. Soalan ditanya apa? Kamu patut tahu, kamu belajar sejak tingkatan 4. Yes. Maksud. Nombor 1 dia mesti tanya maksud rangkai kata. Maksud rangkai kata. Maksud rangkai kata ni selalunya keluar untuk bahagian yang mana? 100% A, then sometimes B, most of the time no B, A and C. A and C sure ada bahagian. Berapa markah dibagi? 2 markah akan diberi untuk pemahaman maksud rangkai kata. Okey, apa keyword dalam maksud rangkai kata ni? Kamu kena tukar semua perkataan. Okey, tadi kita tukar isi apa tadi? Mencari apa? Ini the isi just now. Bijak mencari peluang. Katakanlah bijak mencari peluang 2 markah. Kalau kamu nak dapat 2 markah dalam pemahaman, bijak mesti ditukar, mencari mesti ditukar, peluang mesti ditukar. Barulah dapat 2 markah. Daripada 3, kalau kamu tak jawab 1, markah ini boleh dipotong. 1 ataupun setengah boleh dipotong daripada jawapan kamu. Okey, sekarang bagi jawapan. Bijak mencari peluang. What is bijak? Mahir, I can say mahir. Mencari, meneroka. Peluang, kesempatan ataupun prospek. Perfect lah, 2 markah. Dia dapat 2 markah penuh. That's the secret in answering bahagian pemahaman maksud rangkai kata. Boleh? Clear? Okey, itu nombor 1. Okey, saya padam ya. Kita teruskan. Selepas soalan tentang maksud, apa yang ditanya dalam peperiksaan? Soalan pemahaman. Soalan pemahaman yang saya kenali sebagai pemahaman teks. So where is the answer?
dalam teks. Okey, jawapan dalam teks ataupun bahan yang diberi. Tak perlu bagi pendapat sendiri. Ini bukan soalan pendapat. Macam mana dia start soalan ni, Divya? How do they start this question? Dia biasanya tanya apa? One husband, five wives. Apakah yang terjadi? Siapakah yang mengambil tindakan? Nyatakan perkara-perkara yang telah dilakukan. See, this is 100. Kalau nyatakan, itu bukan pendapat. Kalau pendapat macam mana? Kalau pendapat pada pendapat anda, ini tak ada pada pendapat anda. Jadi jangan faham, jangan pergi tulis idea sendiri di sini. Di sini jangan tulis idea sendiri kerana jawapan dalam 100% it will be in the text. Tapi cadangan yang diberi kepada kamu ialah jangan salin bulat-bulat. Okey? Tukar guna perkataan anda sendiri. Perkataan yang kamu boleh tukar. Macam kita buat tadi. Bijak, I change to mahir. If you know you change, you will get full marks. Sebab pemeriksa tahu kamu mengambil inisiatif untuk menggunakan perkataan sendiri. Sebab arahan pemahaman kata mesti guna perkataan sendiri. Rumusan tak kata perkataan sendiri. Baca rumusan, tak ada satu soalan berumusan yang kata gunakan perkataan anda sendiri. Only for pemahaman. Okay? Alright. Siapa ada lagi? Satu lagi? Nyatakan. Apa lagi yang kamu pernah dengar? Apakah yang berlaku? Huraikan. Huraikan jarang untuk pemahaman. Sebab dia bagi markah 2, 3 saja. Normally dia will nyatakan. Apakah tindakan-tindakan yang diambil? Pernah sekali keluar perkataan, apakah reaksi? Can or not? This fellow is saying something in the drama and that fellow is reacting. Apakah reaksi? Where is the answer? In the text. 100% in the text, you don't need to worry. Okay? Jangan salin bulat-bulat, itu saja. Okay, nombor 3. Nombor 3 barulah keluar soalan tentang pendapat anda. Pada pendapat anda. Soalan ini kita katakan soalan kebaklah. Biasanya dia bermula dengan pada pendapat anda. Ada tak cara lain? Ada tak cara lain soalan ini ditanya? Selain pada pendapat anda. Pada andaian anda lagi? Pada pandangan anda lagi? You all SPM this year or 2025? They faster. You know what one they will use? They will use jika anda. If you are the king, what will you do? Correct or not? Kerana tak ada perkataan pada pendapat anda, jangan salah faham. Okay? Kalau dia kata jika anda, you know already 100% your own ideas. Jawapan tidak boleh diambil daripada teks. You salin daripada teks, terus dapat kosong. Okay? Because it's not your opinion. Alright? So, satu lagi, contoh satu lagi saya boleh bagi ialah jika anda ataupun sebagai. Dia guna sebagai. Sebagai seorang raja dalam prosa tradisional. Apakah usaha-usaha yang harus diambil untuk menyatu padukan rakyat? Okey? Ini boleh keluar dalam prosa tradisional ataupun cerpen, malah dalam puisi jika anda. Okey? Berdasarkan tema tu, jika anda, dia letak kamu di dalam cerita. Okey, 3 soalan. Apa soalan keempat? One more. Memang soalan ada 3, tapi jenis soalan tu saya bincang jenis kan. Jenis ada 4. Memang cerpen keluar 3 saja, 1, 2, 3. Petikan umum keluar 3, betul. Puisi pun keluar 3 juga, tapi jenis ni ada satu lagi. Komsas, bagus. Soalan Komsas ditanya. Satu lagi adalah kamu ditanya soalan yang kita belajar dalam komponen sastra. Soalan yang popular seperti nilai, persoalan, pengajaran, macam novel lah. Macam novel. Yang tak ada, yang tak ditanya, jarang ditanya, tak pernah ditanya dalam novel ialah gaya bahasa. Okey, ini jenis-jenis soalan. Okey, boleh jadi soalan keluar persoalan, nilai, pengajaran, latar masa, tempat, perwatakan, everything. All these are part of
part of Komsas. Dan apa soalan yang popular di sini? Berikan satu nilai yang ada dalam petikan dan satu yang tak ada dalam petikan. Okey? Itu serius. Tuliskan. Dalam petikan jawapan, satu jawapan daripada petikan yang diberi, ini biasanya mudah dicari, dan satu lagi ialah jawapan luar petikan. Di luar petikan, yang ini tak ada dalam petikan, tak boleh diandaikan sebagai jawapan. Okey, jumlah markah yang diberi untuk pemahaman ialah 35. Bahagian yang saya tahu, saya mengajar lebih 20 tahun, saya memeriksa banyak kertas, saya dah tengok banyak jawapan pelajar. Saya tahu most of Malaysian students will lose marks in this area. You agree or not? Since Form 4, you selalu hilang. Ada 9 tapi dapat 2, 3, 4 maksimum. Okay? Tak jarang pelajar dapat 30 lebih. Impossible to get. Okay? Jadi bagaimana nak prepare bahagian ini? How to prepare? What do you do to prepare? What do you do? Saya yakin yang ini kamu dah buat. Dapatkan soalan tahun-tahun lepas, supaya kamu tahu nature soalan itu, macam mana ditanya dan macam mana jawapan diperlukan daripada kamu. Okay? This is one good source. Another source? Peperiksaan yang kamu pernah dibuat di sekolah. Himpun semua, go through one more round. Satu lagi ialah soalan negeri-negeri, percubaan negeri-negeri. Okay? Tahun lepas atau tahun ini, bila-bila kamu go through, kamu akan dapat soalan yang berkualiti untuk buat latihan. Dan kenali semua latihan ini dan teknik menjawabnya dengan betul. Okay? Alright. Secara khusus untuk bahagian Komsas, how do you prepare? Ini bahan-bahan Komsas. Siapa nak poster ni? Send me a WhatsApp message. Another phone number. What is my phone number? 019 66266057. Okey, siapa yang hantar mesej ni, saya akan dapat the latest poster selepas peperiksaan BM Jun 2020. Okey, 2 weeks ago the exam, so this is the latest poster. You dapatkan ini dan dari sinilah kamu prepare. Tengok, ada yang sudah keluar, ada yang keluar 3 kali, 4 kali, ada yang belum keluar. Jadi kamu kena fokus bahagian ini sebagai persediaan. Kita kena ambil risiko sikitlah. Kita tak boleh belajar semua. Kita belajar semua nanti mungkin tak ada masa cukup. Okey, jadi apa yang kamu boleh abaikan ialah soalan-soalan yang telah keluar. Abaikan dulu, fokus yang belum keluar. 100% fokus yang belum keluar. Dan untuk prosa tradisional, ada berapa cerita prosa tradisional? 2 stories only, Form 4 and Form 5. Dua-dua ni sudah pun keluar 4 kali. So this year which one will come out? Nobody knows. But either one will come out, yes or no? Study both. Study both, ini cerita tingkatan 4, cerita tingkatan 5. Cerita tingkatan 4, Majapahit cuba serang Melaka. Cerita tingkatan 5, Siam cuba serang Melaka. 2 stories only. Read in detail, tengok soalan tahun lepas, tengok bahagian yang sudah keluar dan zoom bahagian yang belum dijadikan petikan peperiksaan. Okey, faham? Okey, siapa ada soalan? Divya, any good question? Anything? After you listen to me, yes, Ligesh. J, Taho. Ada. You don't want your suara to be recorded. Okey? Tuan, okey, jadi itu yang saya nak beritahu kepada kamu hari ini. Okey, sekarang sebelum mengakhiri, daripada 4 jenis soalan ini, berapa jawapannya dalam tangan kamu? Maknanya tak bergantung pada sama ada kamu membaca bahan sastra atau tidak. Which answer is under your control? Maksud is a big question mark, right? Sometimes we can do, sometimes we cannot. Pemahaman teks? Yes, The answer is already there. You know. You no need to baca. You tak baca cerpen pun. Siapa tak baca cerpen? Saya yakin ramai yang tak baca. Kamu ada peluang terakhir. Once you're on the exam hall, they will tell you baca petikan di bawah. Your last chance to read the cerpen. Okay?
So baca petikan ni jawapan dalam teks boleh. But 100% under your control. The 50% is under your control. Komsas, can you prepare? Can you prepare? Kalau kamu tahu nilai kemanusiaan, boleh tak digunakan nilai kemanusiaan ini dalam untuk menjawab jawapan luar petikan? What is there you know? What is there you already know? Luar petikan mesti melibatkan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kamu tahu, tengok cerita itu pun kamu dah tahu nilai-nilai yang semestinya ada. Sebab knowledge kamu daripada novel boleh digunakan ketika jawab bahagian konversasi. Okay, understand? Alright, so bahagian gaya bahasa hanya keluar untuk gaya bahasa hanya akan keluar untuk puisi ataupun sajak. Soalan ini tidak akan ditanya untuk bahagian yang lain. Boleh? Jadi kenali peperiksaan kamu, kenali silibus, buat apa yang patut dibuat. Masa terlalu singkat, so I hope you take action every day. Only initiative will solve problem. Thank you. Love you. Okay, Thank you.